Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ini kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1051. Yang mana untuk dalam chapter kali ini memang banyak gila benda yang dah berlaku. Antaranya kita dapat tengok akhirnya kemenangan untuk pihak samurai yang telah dinanti-nantikan selama 20 tahun telah pun diumumkan kepada kesemua rakyat Wano selepas mereka telah berjaya memenangi perang Wano, menewaskan Orochi, Kaido dan juga sekutu beliau. Malah apa yang lagi menariknya untuk dalam chapter kali ini, kita dapat tengok akhirnya susuk tubuh Momonosuke yang telah berubah menjadi dewasa semula hasil kemampuan Shinobu telah pun direvealkan dan beliau telah pun diumumkan sebagai shogun yang baru untuk negara Wano. Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ini. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Ok guys, sebelum kita sambung video, aku nak borak dulu pasal sponsor untuk dalam video kali ini. Video kali ini disponsor oleh Garmin Malaysia. Baru-baru ni daripada pihak Garmin Malaysia ada hantar 3 smartwatch Special Edition One Piece Instinct to Solar. Yang mana smartwatch Special Edition One Piece ni dia ada 3 design tau. Yang pertama ialah design The Future Pirate King, iaitu Monkey D. Luffy. Yang kedua pula iaitu design Roronoa Zoro dan satu lagi iaitu design Tony Chopper. Ketiga-tiga design smartwatch ni limited edition tau, hanya ada 1000 pieces saja. Bukannya setiap satu design ni ada 1000 pieces, tapi ketiga-tiga design ni dicampurkan sekali hanya ada 1000 pieces saja. Dari segi design, untuk design Luffy berwarna merah, hitam dan juga kuning. Untuk design Zoro dah tentulah berwarna hijau, manakala untuk design Chopper pula berwarna pink. Dan ketiga-tiga design untuk smartwatch Special Edition One Piece Instinct to Solar keluaran daripada Garmin, design dia memang cukup padu, memang tak mengecewakan dan memang cantik gila. So bila smartwatch ni dah sampai je dekat aku pun apa lagi kan, aku memang dah tak sabar lah nak buka, nak tengok macam mana rupa smartwatch ni bila tengok depan-depan. So aku pun buka lah yang Luffy punya. Aku buka. Bila tengok je bentuk jam ni, terus menggigil tangan, menggigil kaki. Terus dia rasa nak pergi jogging kat bawah. Tapi relax guys, aku tahan je dulu nak tunjuk dekat korang semua. Aku nak korang semua dapat rasakan keterujaan yang sama macam aku bila kita tengok Special Edition One Piece Instinct to Solar daripada Garmin ni. Kalau korang nak tahu apa yang lagi bestnya dan specialnya function untuk smartwatch Special Edition One Piece daripada Garmin ni, korang kena layan sampai hujung video, ok? Aku akan review dan explainkan semuanya dekat hujung video. Memang padu gila smartwatch Special Edition One Piece Instinct to Solar. Chapter 1051 yang bertajuk The Shogun of Wano, Kozuki Momonosuke. Dan dekat dalam cover story untuk dalam chapter kali ni, kita dapat tengok akhirnya keempat-empat anggota Jerma Double Six telah pun kembali. Niji dan Yonji telah pun berjaya dibebaskan oleh Ichiji dan Reiju. Jadi persoalannya dekat sini, adakah cover story pasal Jerma Double Six akan berakhir sampai sini je ke, ataupun masih ada lagi yang akan berlaku ataupun menghalang mereka dekat sana, ataupun sebaliknya? Semua tu akan terjawab dalam chapter akan datang. Tapi semua tu tak apa, kita just fokuskan je lah dulu apakah yang telah berlaku untuk dalam chapter kali ni, ok? Chapter 1051 bermula dengan selepas je Momonosuke telah muncul dalam form naga beliau dekat capital. Jadi orang-orang yang berada dekat capital yang telah melihat ada naga telah muncul dekat sana pun diorang melarikan diri lah, sebabnya diorang takut. Diorang ingat naga yang telah muncul dekat capital tu adalah Kaido, tapi rupanya bukan. Selepas je Momonosuke telah berubah ke dalam form manusia dia semula, jadi sewaktu diorang semua tengah pulun melarikan diri disebabkan diorang tengah takut gila waktu tu, diorang ingat Kaido ke apa nak serang diorang kan. Tiba-tiba adalah orang yang bagi tahu dekat diorang semua, tunggu, korang jangan larikan diri, aku rasa naga yang telah muncul tadi tu bukannya Kaido lah. Jadi bila diorang dengar apa yang telah dikatakan oleh orang tu, diorang pun pelik lah. Biar betul ni, maksudnya sekarang ni ada 2 ekor naga lah ni. Lalu diorang pun nampak ada orang telah muncul dekat depan sana. Dan awalnya diorang hanya nampak Komurasaki dengan bos Kyoshiro je lah kan. Diorang masih lagi tak nampak susuk tubuh sebenar yang berada di samping diorang berdua. Jadi tak lama lepas tu pun, waktu diorang perhati betul-betul siapa yang ada dekat depan istana tu, barulah diorang perasan rupanya orang-orang yang telah muncul dekat depan istana itu adalah pengikut setia Kozuki Oden, iaitu Akazaya 9, yang diorang sangkakan mereka semua telah pun korban 20 tahun yang lepas. So bila Akazaya 9 telah pun muncul dekat sana, diorang semua pun macam tak percayalah
pula, bukan ke diorang semua telah terkorban sewaktu istana kena bakar 20 tahun yang lepas? Betul ke diorang ni masih lagi hidup? Ataupun semua ni hanya mimpi semata je? Ke kita semua sebenarnya yang telah mati? Tapi aku tak ingat pun bila masa pula kita mati kan? Tapi tak kisahlah semua tu ni realiti ataupun fantasi. Apa yang paling penting sekarang ni, aku rasa kita akan tengok satu benda yang cukup bersejarah dalam hidup kita. Akan ada benda yang cukup besar akan berlaku dalam hidup kita. Lalu diorang pun cepat-cepatlah bergegas pergi ambil pita rakaman yang nak buat live tu, supaya semua orang yang ada dekat Wano tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku. So diorang pun tak tunggu apalah, bila diorang tekan je button live warna merah yang ada dekat hujung kamera diorang tu, jadi sekarang ni semua orang yang ada dekat Wano pun terus je dapat tengok dan dapat update pasal situasi yang sedang berlaku dekat Wano sekarang ni. Tapi dalam masa yang sama, situasi dekat Onigashima pula, part ni bagi aku memang cukup-cukup menarik tau, yang mana Yamato telah pun berjumpa dengan kesemua anggota Straw Hat Pirates. Tapi pada awalnya diorang ingat Yamato ni musuh lah tau, sebabnya Yamato ni kan merupakan anak kepada Kaido. Jadi diorang ingatkan perang masih lagi belum berakhir lah. Tapi selepas je Yamato explainkan kat diorang semua yang dia bukannya musuh, malah Yamato pun dah follow journey Straw Hat Pirate dalam beberapa tahun yang lepas melalui surat khabar. Dan Yamato pun cakap lagi, walaupun dia tahu kesemua anggota Straw Hat Pirates ni penampilan diorang ni macam pelik kan, dia tak perasan, dia tak sedari tu. Padahal penampilan dia pun pelik, siap ada tanduk lagi kan. Tapi bila Yamato dapat berjumpa dengan diorang semua, Yamato memang happy gila lah. Sebabnya ni merupakan salah satu impian yang dia dah nanti-nantikan sekian lama. Lalu Yamato pun terus dia bagi tahu dekat diorang semua yang mana Yamato akan ikut belayar bersama dengan mereka semua. So kiranya Yamato akan menyertai kru Straw Hat Pirate. Jadi bila diorang semua dengar apa yang telah dikatakan oleh Yamato pun, macam biasalah, reaksi Usopp dengan Nami ni manjang terkejut je. Tapi dalam masa yang sama, Sanji, Brook dengan Robin diorang semua okey je kalau Yamato menyertai kru diorang. Sebab Sanji ni, kau nampak perempuan manjang, okey je, dia on je kau join kru diorang kan. Cumanya Jinbei cakap, selagi kapten kita orang tak confirmkan pasal benda ni, selagi itulah kita orang tak boleh nak putuskan kau ni merupakan anggota baru untuk Straw Hat Pirates. Jadi lepas dari itu pun kita dapat tengok lah keadaan Zoro dan juga Luffy sekarang ni sedang dirawat oleh Chopper. So bagi aku mungkinlah keadaan untuk Luffy dengan Zoro sekarang ni dah tak perlu nak dirisaukan sangat, disebabkan diorang sempat sampai dekat Chopper untuk mendapatkan rawatan tepat pada masanya. Lalu waktu diorang semua tengah rancak berborak antara satu sama lain dekat sana, kelihatan anak-anak buah Kaido sedang cuba untuk melarikan diri dari diorang semua, disebabkan diorang tak naklah menjadi hamba. Tapi Yamato terus marah diorang semua dan dia cakap, korang jangan berani nak melarikan diri korang tunggu dekat situ, sekejap lagi aku akan ajar korang semua, kau tunggu kat sana. Dan dekat sini juga kita telah didedahkan yang mana efek kemampuan Tama terhadap haiwan-haiwan yang telah memakan Kibidango hasil dari kemampuan Tama akan bertahan selama 1 bulan. Dan selepas dari itu, haiwan-haiwan yang telah memakan Kibidango daripada Tama tu pun akan menjadi normal semula. Cumanya Horsella yang merupakan aku boleh cakap kawan baik untuk Tama sekarang ni, dia pun cakap lah dekat Tama, Master, aku nak tinggal dengan kau, aku happy je kalau macam ni. Dan Tama pun malas, aku suka sangat kalau kau ada di samping aku, tapi bukan sebagai hamba, aku dah anggap kau ni sebagai mak aku dah. Dan Horsella pun tarulah bila Tama cakap macam tu. Jadi sekarang ni kita berbalik semula situasi dekat Capital, yang mana secara tiba-tiba kesemua anggota Akazari 9 termasuklah dengan Hiyori sekali, diorang terus dia melutut. Jadi semua orang yang ada dekat sana pun pelik lah, kenapa diorang semua tiba-tiba melutut ni, siapa orang tu? Dan Momonosuke terus dia bagi speech dekat diorang semua, dah hampir 20 tahun sejak ayah aku mati, korang semua dah hidup dalam keadaan yang cukup menyesakan dan cukup menderitakan. Korang dah tanggung semua tu, tapi kebebasan yang korang dapat hari ni tak akan berakhir macam tu je. Mulai esok korang akan dapat kehidupan yang korang dah impikan selama ni. Korang dah tak akan jadi hamba, korang dah tak akan pening lagi nak fikirkan mana korang nak dapat air yang bersih, dapat makanan yang secukupnya. Korang dah tak perlu hidup macam sebelum ni lagi. Dalam masa yang sama kita dapat tengok flashback untuk karakter Tama, yang mana Tama telah menjadi anak yatim piatu sejak dari kecil lagi. Mak ayah dia telah pun mati sebagai seorang hamba yang telah bekerja tanpa henti. Memang kesian gila kehidupan untuk Tama ni. Tapi Tama tetap kuat untuk meneruskan kehidupan dia, dan Tama pun adalah jual macam topi untuk menyara kehidupan harian beliau. Tapi malangnya tak ada seorang pun yang nak beli topi yang dijual oleh Tama. Sebab kita pun kena faham lah juga kan keadaan untuk orang lain. Diorang semua pun sekarang ni tengah susah gila. Diorang
memang hidup dalam penderitaan. Hidup sekadar cukup-cukup makan je untuk diri sendiri. Tak lebih tapi banyak kurang. Cumanya Tengku Yama je lah satu-satunya orang yang telah membeli topi dari Tama. Lalu Tengku Yama pun cakaplah dekat Tama, "Kau ni anak yatim piatu kan? Tolong jangan bagi aku free. Tinggal lagi beberapa tahun je lagi segala penantian kita akan berakhir. Yang mana tak lama lagi pasti pahlawan-pahlawan yang berani dari Kozuki Clan akan kembali dan membebaskan kita semua dari segala penderitaan yang kita lalui." Dan Tama pun balaslah, "Wah, ya ke? Kalau macam tu aku akan terus bertahan. Aku okey je." Dan Tama pun terus je lah menangis di pangkuan Nami sebab dia teringat balik kata-kata Luffy. Yang mana Luffy pernah cakap dekat Tama, "Tama, kau jangan anggap benda ni dah cukup special. Aku janji waktu aku tinggalkan negara ni, korang semua dah hidup dalam keadaan yang aman. Dan aku akan buatkan tempat ni akan menjadi tempat yang kau boleh makan sebanyak yang kau nak. Tu janji aku." Dan Momonosuke pun sama cakap lagi, "Semua penderitaan yang telah dibawa oleh Kaido bersama dengan Orochi semuanya telah pun berakhir. Aku telah berjumpa dengan seseorang yang cukup kuat dan mempunyai semangat yang cukup tinggi. Kita orang semua telah pun bersatu untuk membebaskan negara Wano. Kita orang dah tawan Onigashima." Dan akhirnya Momonosuke pun telah mengumumkan kemenangan mereka semua selepas mereka telah berjaya menewaskan Kaido dan juga Orochi. Beast Pirate telah pun ditewaskan. So bila diorang semua dapat berita yang tak diduga dan cukup menggembirakan ni pun dari Momonosuke, diorang semua pun apa lagi kan? Diorang semua terus je bersorak kemenangan. Diorang tak sangka sangat akhirnya hari yang dinantikan telah pun tiba. Akhirnya diorang semua telah pun dibebaskan dari jajahan dua orang penyangga iaitu Kaido dan juga Orochi. Akhirnya negara Wano telah pun bebas, telah pun merdeka. Dan waktu ni macam ada kelakar sikit tau, disebabkan Momonosuke dia dah peta, dia dah tak tahu nak cakap apa lagi dekat orang semua. So dia pun tanyalah dekat Kinemon, "Hey Kinemon, apa lagi yang patut aku kena cakap ni?" Dan Momonosuke pun terus jangkat kepala dengan badan dia. Lalu Momonosuke terus cakap, "Nama aku telah pun diberikan oleh ayahku. Aku berjanji akan kembalikan zaman kegemilangan negara Wano seperti sebelum ni. Aku akan jadikan negara Wano sebagai satu negara yang cukup indah dan aman untuk korang semua. Tapi aku perlukan sokongan dari korang semua. Aku telah pun kembali selepas 20 tahun untuk menyelamatkan negara Wano. Mulai hari ini aku adalah Kozuki Momonosuke yang akan memimpin negara Wano. Aku adalah shogun yang baru untuk negara Wano." Dan lepas dia Momonosuke telah memberikan satu speech yang cukup epik dekat diorang semua, kesemua anggota Kazai 9 pun terus mengalirkan air mata. Dan Momonosuke pun telah menepati janji terhadap mak beliau yang mana Momonosuke akan meneruskan perjuangan Kozuki Oden. Di hujung chapter kita dapat tengok Hiyori terus je peluk abang dia. Dan waktu ni muka Hiyori memang cute gila lah. Dan Momonosuke bersama dengan pengikut setia beliau pun telah kembali ke istana semula. Dan chapter 1051 pun habis macam tu je. So untuk dalam chapter kali ni bagi aku memang cukup-cukup indah lah. Memang cukup-cukup bermakna untuk dalam Wano Arc ni. Sebabnya momen Momonosuke umumkan yang dia merupakan shogun yang baru untuk negara Wano, bagi aku momen ni memang cukup-cukup epik. Memang cukup epik gila. Dan aku memang tak sabar gila nak tengok momen ni bila dalam anime nanti. Nak tengoklah macam mana rupa Momonosuke kan bila dalam anime. Tambahan aku memang tak sangka gila rupa Momonosuke bila dah dewasa. Kacak man, kacak gila. Dah macam muka Fatami dah aku tengok. Serius handsome gila Momonosuke bila dah dewasa. Kalah Jinbe man. So bagi aku memang tak rugilah Nami dengan si Robin tu pernah mandi dengan tidur bersama dengan Momonosuke. Korang cuba bayang kalaulah muka Momonosuke sebiji macam fanmate yang misai Momonosuke macam Whitebeard tu, mau trauma Nami dengan Robin tengok Momonosuke bila dah dewasa. Tapi aku pun memang dah tak sabarlah nak tunggu apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Apa pun kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter 1052. So dari segi packaging luaran, korang boleh tengok memang cukup kemas dan memang cukup cantik. Setiap packaging ada gambar mengikut konsep karakter yang tersendiri. Dan satu lagi apa yang lagi menarik, untuk design Chopper ni kan, dia ada lain sikit tau daripada design Luffy dan juga Zoro. Yang mana untuk design Luffy dengan Zoro ni kan, nama dia Instinct to Solar. Kalau untuk design Chopper pula, dia nama lain sikit, iaitu Instinct to S Solar. Yang mana bezanya ada S dan juga tak ada S.
Takkan tu je bezanya? Tak logik lah. Mesti ada lagi. Relax guys. Yang mana untuk design Chopper ni, bezanya nak dibandingkan design Luffy dan juga Zoro, dia punya saiz lebih kecil berbanding kedua-dua design tersebut. Malah bukan takat tu je, dia punya berat pun lebih ringan nak dibandingkan kedua-dua design tersebut. So aku boleh cakap untuk design Chopper ni memang sesuai lah untuk orang-orang perempuan pakai. Kalau korang nak bagi kat girlfriend korang ke sebagai hadiah, memang cukup sesuai, memang ngam gila. Tapi kalau orang lelaki pun nak pakai, tak ada masalah. Dan warna dia pun warna pink memang cukup sesuai untuk orang wanita pakai. Jadi tanpa melengahkan masa, jomlah kita tengok apa pula yang ada dalam kotak smartwatch ni. Tapi sebelum tu aku nak bagi tahu apa yang lagi menarik, design untuk kotak ni pun dah macam treasure box. Dekat bahagian atas ada macam bentuk kompas dan ada tulis Garmin. Lepas tu dekat bahagian tepi ada tulis One Piece. Jadi untuk design kotak ni pun dah memang cukup eksklusif. Memang melambangkan konsep anime One Piece. Jadi bila kita buka je kotak smartwatch special One Piece, kita terus je akan nampak smartwatch dekat atas tu. So kita angkat je dulu smartwatch ni, kita tengok apa yang ada dekat bahagian bawah pula. Kita bedah je dulu. Okey, dekat bahagian bawah smartwatch macam biasa kita akan dapat manual book untuk smartwatch. Lepas tu kita akan dapat charger dan apa yang lagi menarik, kita akan dapat free gift beberapa unique collection anime One Piece mengikut karakter smartwatch tersebut. Memang cukup eksklusif barang-barang yang kita akan dapat dalam treasure box tersebut. So sekarang ni kita nak tengok pula apa yang bestnya untuk smartwatch special edition One Piece Instinct to Solar. Jadi bila korang onkan je smartwatch ni, terus dia akan keluar gambar Garmin dan korang follow je instruction yang dia suruh buat untuk setup semuanya. Lepas tu korang kena install apps Garmin Connect untuk korang dapat akses dan pair untuk korang gunakan smartwatch tu. So bila korang dah setup semuanya dan dah dapat pairkan smartwatch korang dengan apps yang korang download, and then korang dapat tengoklah eksklusif One Piece watch face yang mana ada logo khusus untuk karakter smartwatch tersebut. Kalau korang beli design Luffy, terkeluarlah logo Luffy dekat watch face tu. Kalau korang beli design Zoro, terkeluarlah logo design Zoro dekat watch face korang. Kalau korang beli design Chopper pun sama juga, akan terkeluar logo design Chopper dekat watch face korang. Watch face ni memang cukup eksklusif tau, special edition untuk One Piece je. Korang tak akan dapat dekat mana-mana smartwatch yang lain. Malah apa yang lagi menarik untuk smartwatch Instinct to Solar special edition One Piece ni, bateri dia mampu bertahan lebih kurang dalam 28 hari dan ada bateri saver watch mode tau, yang mana kalau korang onkan dalam mode tu, bateri smartwatch korang mampu untuk bertahan lebih kurang dalam 65 hari. 2 bulan jugalah bateri korang tak akan habis. Lama tu, gila apa. Manakala untuk fungsi sukan, ada macam-macam sukan tau korang boleh gunakan. Antaranya virtual run, berlari, berenang, berbasikal, hiking, snowboard. Snowboard pun ada tau. Tapi kalau dekat Malaysia ni, celah mana pula nak cari salji kan? Memang tak ada lah. Dan golf pun ada juga. Ni level-level datuk-datuk dah. So korang jangan risau, okay? Korang boleh gunakan fungsi-fungsi sukan yang ada dalam smartwatch ni sebaik mungkin. Macam-macam sukan lah. Kalau korang nak berenang pun tak ada masalah. Kalau korang nak berbasikal pun tak ada masalah. Kalau korang nak berlari pun tak ada masalah. Kalau korang nak main golf ke, macam-macam lah. Memang tak ada masalah. Korang gunakan sebaiknya, okay? Lepas tu fungsi lain, korang boleh tengok data performance korang sebelum ni dalam sukan-sukan yang korang dah buat. Selain itu, korang boleh baca berapa setiap langkah jarak yang korang dah berjalan dalam masa satu hari, 100,000 ke, 1,000,000 ke, 10,000 ke. Korang boleh baca hari korang, boleh pantau cara korang tidur, adakah korang dapat tidur yang baik ataupun tak. Memang terlalu banyak sangat fungsi yang boleh digunakan dalam smartwatch ni. Dan apa yang lagi penting dan apa yang paling aku suka disebabkan smartwatch ni ada fungsi keselamatan, yang mana andai katalah kalau korang dalam keadaan yang bahaya ataupun korang terlibat dalam kemalangan sewaktu korang melakukan aktiviti sukan, tak kisahlah korang kena kejar anjing ke, korang terjatuh ke apa, smartwatch korang ni akan memainkan peranan yang cukup penting, iaitu smartwatch korang automatik akan menghantar message SOS kepada emergency contact yang korang dah tetapkan. Tapi apa yang paling penting, korang kena accesskan lah smartwatch korang dengan apps Garmin Connect yang korang dah install lagi tu, okay? So secara jujur aku memang fall in love. Aku memang suka sangat-sangat dengan smartwatch special edition One Piece ni. Dari segi design, function dia pun banyak, macam-macam sukan yang korang boleh gunakan. Lagi-lagi aku pun fan anime One Piece, so memang kena dengan jiwa aku lah. Bagi aku memang berbaloi gila lah kalau korang dapatkan ataupun korang nak bagi hadiah dekat someone special ke apa, menggunakan smartwatch special edition One Piece Instinct to Solar keluaran daripada Garmin. Tapi sebelum aku terlupa, harga untuk smartwatch special edition One Piece ni lebih kurang dalam RM2,299 dan
dan korang boleh terus dapatkan dan order dekat website Garmin Official ataupun Garmin Malaysia. Jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Dan jangan lupa juga untuk smartwatch Special Edition One Piece Instinto Solar ni, dia ada 3 design tau, iaitu Luffy, Chopper dan juga Zoro. Hanya terhad 1000 pieces saja. So kalau korang nak dapatkan dan nak order, boleh terus je pergi ke website Official Garmin ataupun Garmin Malaysia. Okay, so aku pun dah tak sabar, rasa je gigil je kaki ni, rasa badan pun dah tak sabar nak turun bawah, nak pergi jogging. Tu je lah kot. Okay guys, bye bye, aku nak pergi jogging.